Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so untuk video ketiga kita pada hari ini, saya nak buat sedikit kelainan. Biasanya kita bincang tentang gold, tentang forex, okay. Tapi kali ini saya nak tambah sedikit tentang stock market. Kita akan tengok US stock market, dan juga mungkin ada bursa, dan juga kita nak tengok beberapa market yang lain lah. Kita akan ada cross platform. Definitely saya guna Primus. Okay, saya akan guna Primus dekat sini. Dekat Primus ada new chart, US equity, so ada banyak. Okay, di sini ada tons of chart yang boleh kita perhatikan. Di samping itu juga saya akan gunakan trading view dan mungkin iSaham. Okay, itu antara tools platform yang akan saya gunakan. Pada masa yang sama juga, saya nak beritahu anda semua, Finviz, boleh dengar bunyi lori tu. finviz.com, finviz.com. Ini adalah saya punya main tools, website yang utama untuk saya punya rujukan. Okey. Selain daripada itu, saya juga gunakan Yahoo Finance. Yahoo Finance ni bila kita buka je, dia terus ada berita kat sini macam Market Watch. Contoh, pound falls after UK PM Johnson admitted to hospital. Now we know that dia kena coronavirus. Good Friday oil the week ahead, bla 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 bla. So ada news dekat sini sekali, dan dekat sini pun ada dia punya portfolio, ada charts. Dia banyak news lah sebenarnya, banyak news yang boleh kita perhatikan, fundamental. Okay, now ini main saya, main rujukan utama saya, finviz.com. Nombor satu dekat bahagian atas, saya nak ajar anda dulu macam nak guna Finviz ni. Very simple. Ada Do ni maksudnya 30 company top. S&P maksudnya ada 500 company. Nasdaq ni yang berteknologi tinggi. Now S&P 500 dijadikan sebagai rujukan. Most of the time S&P dijadikan sebagai rujukan. Sebab apa? Sebab dia punya company yang ada dalam S&P 500 ni ada 500 company. So dia agak broad, dia besar. Jadi dia boleh menggambarkan hampir keseluruhan keadaan ekonomi di US. So company-company ni, most of them, okay, fast grow company. Yang ini dah giant. Yang ini dia fast grow. So yang ini dia macam SME yang pantas. So that's why yang ini dia lebih realistik untuk menggambarkan apa yang berlaku di US especially lah, dari segi ekonomi. Okay, and then dekat bahagian bawah anda boleh perhatikan dia ada company ticker kat sini. BSGM sebagai contoh, Biosec Technologies, ini adalah medical appliances, equipment, and then ada Super League Gaming, multimedia, graphic software. So dekat sini adalah yang peningkatan paling tinggi. Dia panggil top gainers. Tak semua company terlongkop semasa coronavirus. Kalau anda perhatikan, company pharmaceutical macam ni, Biosec ni, medical appliances ni meningkat. Sebab apa? Sebab orang perlukan mask, orang perlukan shield, orang perlukan vaksin, orang perlukan ubat. So demand itu ada. Jadi orang beli share dia, guys. Tengok volume dia. 5.4 juta. Matematik tak betul. ARNC, tengok volume dia. Aluminium. Ni apa ni? Chamber Energy. Okay. Bila kita trade saham, stock, volume ni key dia ni. Volume ni key dia. Ini penting bila kita trade saham. Any saham. Bursa ke, mana ke, US ke, Europe ke, mana pun. Ini. Okay. So top gainers dekat sini. Ini top losers. Stocks with the highest price loss today. Ini belum start lagi lah. Today tu maksudnya hari Jumaat, hari itulah. ETM, Intercom Communication Broadcasting Radio. PNB, bukan Permodalan Nasional Berhad. Patriot National Bancorp, Northeast Bank. Ini apa ni? Zantas Capital, Mortgage Investment.
Okay, mortgage terlokup lah banyak. Mortgage terlokup lagi. Okay, so financial, itu adalah financial punya bidang yang banyak terlengkup. Okay, bahagian bawah dia ada sedikit signal dekat sini. Tickers, apa signal dia? Stock with the current price near strong trendline support, near strong trendline resistance, near strong horizontal, ada wedge down, triangle descending. Okay, so ada tickers yang menghampiri trend-trend ni ataupun signal-signal yang dinyatakan. Macam ni, double top, stock with strong double top pattern. Okay, kita buka contoh. Ini apa ni? Biotechnology. Wow. Ni dia, double top dekat atas. Dia dah break dah pun baru dia beritahu. Faham? Okay, boom ke bawah. Mana tadi? Member kita tadi double bottom ada. Double bottom ni, Zo ni apa? Application software Zora. Okay. Ni macam ni cantik. Maknanya dia belum. Dia kata, wow, ada kemungkinan besar jadi double bottom. Double tapi belum bottom. Maksudnya dia kena break neckline. So, kita ada chance untuk masuk by maybe standby di area sini ataupun bounce upon this bottom. Okay, so kalau misalnya kata dia nak jadi double bottom, meaning the price tu dia kena break neckline. Okay, kena break neckline. Ini company apa ni? Teknologi application software. Ini industri dia. Ini dia punya apa nama ni, bidang dia tu. Betul-betul bidang dia. So mungkin bila orang duduk kat rumah, orang ramai beli game ke apa ke, so mungkin dia punya stok akan meningkat. Mungkin. Okay, so ini apa yang ada di bahagian sebelah kiri ni. Now dekat sebelah kanan ni, ini penting. Okay, ini ikut sektor dia. Contoh, teknologi, services, basic materials, consumer goods, financial. Ni yang banyak, mortgage apa semua tadi yang teruk ni. Industrial goods, utilities. Okay, consumer goods, Apple termasuk dalam electronic equipment. Okay, PNG, hijau. Now, yang besar-besar ni, ini adalah leader in this sector. Okay, yang hijau-hijau ni, yang besar ni adalah leader dalam sektor dia. Ni, JP Morgan. Ni Visa. Okay. So, kalau anda nampak, overall, yang besar-besar ni, yang leader-leader ni, kebanyakannya merah. Kecuali Johnson & Johnson. Ini nampak. Bahagian healthcare ni ada banyak hijaunya. Yang ni ada banyak hijau kat bawah ni. Yang leader ni hijau. Maksudnya, kalau katakan anda nak start buy, anda nak start trade, anda boleh pilih. Anda kena pilih sektor dulu. Sektor. Contoh sektor yang sekarang ni, yang tengah hot sekarang, ialah healthcare based on current situation where coronavirus satu dunia. So, everybody is looking for what? Face mask, macam kita cerita tadi lah. Barangan penjagaan peribadi, kesihatan, vitamin C ke apa ke. So, dekat bahagian sini, medical appliances, bawah ni ada drug manufacturers. Ini dia punya sektor. Dalam sektor tu ada subsektor dia, drug manufacturer. Medical, biotech, ada medical instruments. Ini pun merah lagi. Ada harapan ni nanti dia boleh naik ni. RMD, ResMed. Okay, ni drugs, ni medical laboratories and research, healthcare. So most probably when the dust is over, yang ini dia akan naik. Ataupun during coronavirus punya peak, sektor ini yang kita kena perhatikan, healthcare. Okay, so kalau anda keen untuk buy, nak masuk sebagai buy di stock market, kita kena perhatikan sektor healthcare ni. Okay, services, saya ingat services juga memainkan peranan. Bayangkan kalau Pos Malaysia tak ada nak hantar barang ataupun GDEX ke apa ke, so payah juga kita. Kita shopping online tapi tak ada orang nak hantar. Runner tak ada. So kita ada Amazon, bukan kita lah. Dekat US ada Amazon, yang ini discount Verity Stores, dia ada Walmart dekat sini. Dollar DGC ni, lepas tu ada lagi services kat sini. Servis ni juga kita kena perhatikan. Dan of course
consumer goods, personal product, PNG ni. Ni apa ni, General Mills, ini ada consumer goods, Pepsi. Okey, ini makanan ni semua ni banyak lah. Farm products, farm mestilah orang makan. KHF, Kraft, ni Kraft susu tu ke yang apa, keju tu kan. Mondelez International Confession. Okay, and then ada process and pack goods, ada banyak. Banyak company. Campbell, soap Campbell pada sini. Okay, so macam makanan, macam servis, macam healthcare, saya ingat tiga ini dalam keadaan krisis ni ada potensi untuk naik. Okay, ada potensi untuk naik. So these are the things yang kita kena perhatikan, sektor yang mana yang kita nak trade based on the current situation. Okay, kalau anda nak buy lah, kalau anda nak sell, obviously banyak yang merah dekat sini. Okay, banyak yang merah. So bila anda dah pilih sektor apa, okay, barulah anda buka ke dalam chart, buka ke MetaTrader ke, atau anda buka di Trading View. Okay, Trading View, dan barulah kita pilih chart yang kita nak perhatikan, ataupun yang kita nak trade. Yang ini barulah kita cari signal. Jadi dia ada proses-proses dia, yang saya selalu buat, sedikit demi sedikit. Ada Wyckoff Distribution Schematic. Wow, bagus. Ni bagus, dulu saya belajar benda ni. Okay, dekat Bitcoin lagi. Okay, so saya harap anda faham sedikit sebanyak bagaimana saya gunakan Finviz, bagaimana saya pilih chart, dan lepas itu kita nak ke mana. So saya start dengan yang pertama, saya tengok dulu dekat Dow Jones, Nasdaq, S&P. Kemudian saya akan pilih mana yang mungkin top gain ataupun apa nama ni, top loser. Okay, lepas tu kita tengok dekat bidang, kita tengok dekat sektor dia. Kalau ada signal yang tadi tu, double top ke double bottom pun kita boleh gunakan. Daripada sini, dan baru kita pilih chart apa yang kita nak buka. Sama ada kita nak buka dekat Trading View ataupun kita nak buka di kita punya apa nama ni, broker forex. Most of the broker forex dia ada sediakan juga. Cuma yang ini dia CFD lah. CFD contoh ni adalah Walmart. If I'm not mistaken, this is Walmart. Yes, Walmart. Okay, so kita buka Walmart macam ni. So barulah kita buat analisis dekat sini. Sama je. Okay, tentu. Cuma kalau dekat broker forex, ini CFD. Ada je broker yang tawarkan share betul-betul stok tu kan. Nanti saya terangkan apa beza CFD dengan stok kemudian. Tapi anda kena tahu kat mana nak buka chart dulu. Ni kalau nak buka chart tak reti, payah. So MT4 boleh, ataupun Trading View. Trading View ni free lah. Semua orang boleh tengok. Kalau dekat Malaysia, saya ingat saya pakai iSaham lah, senang. Ni dia, iSaham. Ni. Okay, so iSaham. So nanti kita akan tengok slowly potential investor dekat sini. Slowly. So hari ni pengenalan, but generally itulah apa yang akan saya lakukan. So saya ingat kita start, kalau sempat malam ni saya buat satu, kalau tak pun maybe besok lah. Kita tengok macam mana. Okay guys, so hopefully dapat membantu anda. Slowly saya akan tambahkan portfolio kita. Kita tengok ada tak potensi untuk kita buy atau sell di US stock market ataupun di Malaysian market. So ada yang nak patuh syariah ke, tak patuh syariah ke, apa ke, nanti siapa yang berminat just beritahu saya akan tolong analysekan chart untuk anda. Katakan anda pernah belajar di mana-mana, dengan sifu mana-mana, lepas itu anda tak faham, boleh tanya saya, InsyaAllah saya boleh tolong. Yang ini free, jangan risau. Ni saya tak ada charge apa-apa. Anda belajar dengan sesiapa pun, anda tak faham, anda boleh tanya saya. Saya cuba terangkan ikut kaedah saya dan apa yang saya faham. Mungkin berbeza sedikit daripada sifu anda sebelum ni, tapi hopefully anda boleh blendkan, anda boleh dapat idea, and eventually anda boleh trade dan profit. That's the whole idea. Okay guys, so terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.